Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidiladha, dan kita mengucapkan semoga jemaah kita yang sedang berada di Tanah Suci mengerjakan haji mendapat haji yang mabrur dan dapat menunaikan ataupun melaksanakan rukun-rukun haji dengan sempurna hinggalah mereka pulang ke tanah air nanti dengan haji yang mabrur. Jadi untuk kita membincangkan, meraihkan kedatangan hari yang mulia ini, pastinya kita akan melihat bagaimana Islam menjamin hidup yang sempurna di dunia ini. Dan baru-baru ini Universiti Kebangsaan Malaysia baru memberikan peluang kepada para tenaga akademiknya, para orang kata pun saintis dan juga para orang kata pun researcher yang membuat kajian-kajian tertentu dalam bidang-bidang tertentu mengenai kehidupan manusia ini. Dengan adanya syarahan Tun Sri Lanang yang sudah memasuki tahun keempat, dan setiap tahun diberi peluang kepada tenaga akademik yang tersohor untuk memberi syarahan ulung ini. Jadi pada tahun ini UKM memilih Profesor Dato' Dr. Yusof Osman, Pengarah Institut Islam Hadari Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk membincangkan tentang sains dalam maqasid Al-Quran. Agak tinggi bunyinya, tetapi mungkin kita boleh mempermudahkan pemahamannya bagaimana sains dan juga epistemologi Islam dapat melaksanakan orang kata pun niat ataupun tujuan-tujuan tertentu. Maqasid itu adalah objektif ataupun tujuan untuk melihat bagaimana ia ada hubung kait dengan alam, ada hubung kait dengan manusia dan juga makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jadi saya mau bertuah yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Yusof ada bersama saya pada malam ini. Baik Prof. Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi dah lama tak bersama dengan Profesor Dato' Dr. Yusof Osman. Mungkin dalam konteks hari ini sains dalam maqasid Al-Quran saya rasa cukup tinggi kalau orang biasa nak memahami Prof. Tetapi bagi Prof agak ataupun inilah bidang yang sedang diberi tumpuan khusus utamanya di Institut Islam Hadari UKM. Bagaimana Prof melihat dalam konteks hari ini manusia mencari satu kata pun tujuan dalam hidup. Kalau indeks ekonomi dan sebagainya, kita ada GNDP, kita ada ataupun indeks negara yang paling berkompetensi untuk perniagaan, paling elok untuk melabur orang kata pun dalam sebuah negara, indeks dalam pendidikan, orang kata pun pelajaran dan sebagainya. Yang beberapa tahun kita mendengar pula indeks kata pun kebahagiaan, dan negara Malaysia pun termasuk dalam indeks-indeks begini. Tetapi bagaimana kita memberi tumpuan sebenarnya? Apa yang kita mahukan? Apa yang manusia perlukan sebenarnya apabila mereka sudah mencapai satu tahap kebahagiaan material, kebendaan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya selamat Hari Raya Aidiladha, dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita. Betul, dan seperti yang Tuan Haji Nazri sebut tadi, moga-moga amalan para sahabat kita yang berada di Mekah diterima oleh Allah SWT. Okey, satu perkara yang penting ini, tidak ada manusia dalam dunia ini yang tak nak bahagia. Betul. Dan tidak ada manusia dalam dunia ini yang tak nak maju. Betul. Dan negara yang tak maju selalunya menjadi mangsa kepada negara maju. Sebab itu kalau Malaysia ini berusaha untuk menjadi negara maju, kita semua, tak kira lah siapa, sama ada dia bersetuju atau tidak bersetuju, tapi dia tak boleh tak bersetuju untuk memaju. Tetapi malangnya bila kita lihat dari segi peringkat dunia hari ini, kemajuan ini dicapai dengan menolak aspek ketuhanan. So akhirnya di peringkat dunia hari ini, di kalangan para ahli akademik sedang membincang betapa ketimpangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat barat, yang masyarakat negara membangun nak menjadi contoh. Model. Kebimbangan, reference, model, dan juga menjadi kayu ukur. Ke situ kita mau pergi. Kita nak pergi ke situ. Sedangkan apa yang ada di barat sekarang ini sudah berubah dan sedang dikomen oleh para ilmuwan mereka. Sebab hari ini isu-isu yang berhubung dengan global warming itu natijah yang kita lihatnya. Daripada segi sains dan teknologinya, isu yang berhubung dengan pemanasan sejagat ini menjadi isu yang cukup besar. Yang hari ini kita dapat melihat natijahnya tentang angin puting beliung yang datang entah tak pernah berlaku dalam sejarah lah. Ribut-ribut tropika sebagainya. Tsunami di Aceh itu tak pernah berlaku, dan tsunami di Fukushima juga tak pernah berlaku, dan di luar jangkaan yang dijangka oleh ahli sains ketika mereka membangun reaktor untuk membangunkan tenaga di Fukushima. Itu daripada segi mereka menyangkakan taraf ombaknya, lautnya setakat tak mungkin capai taraf itu, tetapi yang membadai Fukushima ketika itu melampaui. Kenapa ini berlaku? Jawapannya adalah sebab global warming tadi, pemanasan global. Kemudian mereka lihat juga
kita ni tujuan terakhir sekali apabila kita mengadakan sistem pendidikan dan sebagainya untuk menghasilkan insan bahagia. Ya. Tetapi apa yang berlaku di barat hari ini, lebih banyak mereka mengetahui tentang ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, lebih ramai mereka menghasilkan insan-insan yang tak reti nak hormat ibu bapa sendiri. Even rakyat pun tak tahu nak hormat pemimpin mereka. Dan pemimpin pun apabila diberi amanah untuk memimpin, mereka pun tak tahu macam mana. Sebab harapan terlalu tinggi dan sebab itulah tunjuk perasaan, rasa tak puas hati, bangun dengan begitu hebat. Daripada segi ekonomi, sistem kapitalis yang dijangkakan mendatangkan kebahagiaan ini rupa-rupanya membangkrupkan negara seperti Greece. Negara seperti Spain dalam keadaan kios hari ini. Kucak-kacir. Portugal. Kemudian Iceland. Mereka syarikat sendiri. Mereka syarikat. Tak boleh nak buat bajet. Bayangkan. Disebut ni. Jadi ekonomi pun jadi kelangkabut. Sains pun jadi kelangkabut. Hubungan dengan sosial ini pun jadi kelangkabut. Ekonomi jadi rosak. Hubungan sosial, rumah tangga dah tak ada. Itu peringkat yang paling tinggi apabila kita bercerita dalam peringkat negara, ekonomi, sosial. Tetapi asas semua itu adalah institusi kekeluargaan. Jadi apa kaitan ini? Kepuasan manusia individu itu, kalau kita lihat indeks kebahagiaan global pada 2013 yang baru dikeluarkan. Antara negara yang berada yang 10 teratas seperti negara-negara Skandinavia, Norway, Denmark, Switzerland, Sweden. Kalau kita lihat juga Kanada pun berada di tangga ke-6. Tetapi apabila bercerita tentang ini, mereka juga ada rasa mereka ketimpangan berlaku di situ. Mungkin Prof ada maklumat lanjut tentang itu. Saya begini, sebenarnya mereka sedang mencari-cari. Dan kenapa isu yang saya sebutkan tadi berlaku ialah kerana pembangunan itu tidak ada konteks ketuhanan. Sedangkan tamadun-tamadun yang sebelum ini, tamadun dibawa oleh Islam, even tamadun dibawa oleh Syuhanti ke Firaun sendiri. Tamadun yang Tuhan itu masih ada. Spiritual itu masih ada. Jadi balik kepada indeks komen saya. Terakhir ini dibuat indeks kebahagiaan dan termasuk Sweden adalah negara yang ke-7 dalam dunia dianggap bahagia. Berbandingkan dengan Jepun 83, Malaysia nombor 17. Tetapi bila dilihat dari segi indeks yang lain, Sweden adalah negara yang paling tinggi dalam dunia yang masyarakatnya suka hidup solo, bersendirian. 47% terakhir. 47% daripada warga negara mereka suka hidup bersendirian. Tak nak berkahwin. Tak nak berkahwin. Tak nak berkeluarga. Tak nak bawa orang bersosial rumah. Dan sebagainya. Bersosial dalam konteks luar rumah. Jadi dia tidak ada. Jadi apakah yang dimaksudkan indeks kebahagiaan itu, bahagianya orang itu ialah bila duduk seorang. Ini pertelagaran kita. Sebab dalam Islam sendiri, yang dikatakan bahagia itu bila saya balik ke rumah saya, anak-anak saya kata, Abah dah balik. Abah. Saya merasakan penerimaan. Dan itulah acceptance. Itulah keseronokan yang kita tak dapat macam saya baru jumpa Prof tadi. Dah lama, beberapa tahun tak jumpa. Apa khabar, cantik baju dan sebagainya. That kind of feelings yang kita dapat. Sebab itu, yang dimasukkan bahagia itu bukan hedonism. Bukan kepuasan nafsu. Materialnya. Tetapi kepuasan yang satisfaction. Kepuasan yang dijelmakan rasa kita tak rasa jangka buruk dengan orang, kita tak rasa bahawa orang ini dihina, dan kita pun tidak memuliakan dia sehingga menemukan satu gap, satu jurang di antara kita. Antara ayah dan mak, ataupun antara anak dengan ayah, mesti ada jurang. Tetapi jurang pemisahan itu, dia ada overlappingnya, yang menimbulkan kemesraan. Okey, Prof. Prof akan ceritakan tentang itu, kerana kita akan berhenti rehat yang pertama, Prof. Kerana kita tahu sains tanpa agama, dalam pembentangan Prof dalam syarahan Tuan Sri mengatakan adalah buta. Kerana teknologi dan sains tak ada kaitan dengan unsur-unsur agama, tidak akan membawa ke mana-mana sahaja. Jadi kita akan rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam agenda awani khas sempena Hari Raya Aidiladha, saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Osman. Prof mengungkapkan sains tanpa agama adalah buta, hinggakan matlamat pembangunan untuk menghasilkan insan yang bahagia dan sejahtera sukar sekali dicapai jika ini tidak dikaitkan, diharmonikan dengan segala tuntutan agama ini. Biarpun tamadun lampau seperti mana yang diungkapkan Prof awal tadi,
pastinya ada kaitan dengan agama. Tetapi apabila manusia mencapai satu tahap revolusi industri, kemodernan yang tidak orang kata pun terbatas, pertumbuhan yang tidak terbatas, dan juga negara menganggap free enterprise ataupun pasaran bebas adalah segala-galanya. Jadi itu akan mencacat ataupun menjadi orang kata pun handicap bagaimana kita melihat kehidupan manusia tadi. Ya, saya melihat begini, kenapa sains tanpa agama buta? Sebabnya ialah sains itu bukan hanya datang dalam bentuk mencipta cawan ini ke atau handphone depan saya, tidak. Tapi sains itu sudah menjadi sebahagian daripada pemikiran kita. Pemikiran yang mengatakan saya syok dekat dia, dia syok dekat saya. So what? Siapa kata jumpa Tok Khazi mesti bahagia? Kami bahagia. Itulah pemikiran saintifik. Jadi apabila sains itu telah menjiwai kita, itulah tanpa panduan daripada agama, itu yang buta tu. Buta tu ke mana yang dia nak bawa? Jadi kalau sains saja tanpa agama, bila kita dapat duit banyak, apa tujuan duit yang kita banyak tadi? Apabila kita jadi popular, terkenal, apa tujuannya itu? Kalau kita tidak berusaha untuk mendapat mardatullah, keredaan Allah. Jadi akhirnya sains itu dia menjadi buta sebab dia membawa orang mengikut hawa nafsunya yang tinggal. Sebab itu yang disebut enterprise tadi, yang transnasional, international dan sebagainya dalam konsep ekonomi bebas. Yang bebas itu sebenarnya ialah nak membebaskan nafsu dia. Sepatutnya. Sebab itu yang berlaku. Dan yang berlaku sekarang. Yang berlaku sekarang. Sebab maksudnya itu mengaut ataupun semaksimum mungkin. Dan akibatnya kita mengeksploitasi sumber alam yang sebanyak mungkin. Natijahnya global warming tak boleh nak dikawal. Dan begitu juga dengan tadi. Kalau saya hubungan suami isteri itu daripada segi institusi keluarga yang ada hubungan termasuk kebertanggungjawaban dengan Allah tidak ada, akhirnya tanggungjawab dalam keluarga itu untuk apa? Ini yang disebut sains tanpa agama itu buta. Butanya adalah buta ke mana nak dibawa. Apa tujuannya? Itu yang kita sebut maqasid tu. Apa objektifnya terakhir di dalam pembangunan sains dan teknologi. Sebaliknya kalau saya nak sebut, agama tanpa sains juga tempang. Betul. Sebab kalau kita mengatakan bahawa kita diminta untuk menutup aurat, ahli sains tidak ada untuk mereka kelang buat maju. Tak ada inovasi. Itulah saya sebut kita pergi Mekah haji sekarang ni, pakat buat balik dengan jubah sebenarnya, tengok-tengok made in Korea. Made in China. Made in China. Akhirnya kita bergantung kepada orang yang bukan Islam juga. So jadi tempangnya agama kita ini kerana kita cakaplah tentang nak ambil wudu, air mutlak sebagainya, tetapi bagaimana nak membawa air tanpa sains dan teknologi? Nak membersihkan air satu hal. Jadi sains itu dan agama sepatutnya dia berada di dalam entiti yang satu. Di atas matlamat yang satu. Itu kerana Allah. Sains dibangunkan di atas tuntutan kerana tanggungjawab dengan Allah inilah, maka kita terpaksa memakmurkan alam ini. Saya tak boleh tinggal Tuhan saya sebab saya hamba Allah. Maka saya kena semayang, puasa, zakat dan haji. Nak semayang, saya perlukan sains dan teknologi. Nak berzakat, duit tak ada, macam mana nak zakat? Nak pergi haji, kita nak kena bertuang. Bayangkan fasa ketiga dulu naik kita kapal, berbulan. Kalau kapal tak apa lagi, yang orang pergi jalan kaki. Betul. Jadi dengan ada sains dan teknologi, hanya dalam masa 7-8 jam kita sampai di Mekah. Dan sampai dalam keadaan yang selamat. Itu cabarannya, Prof. Apabila kita mengungkapkan sains dan juga maqasid Al-Quran itu dari sudut cabaran tamadun peradaban hari ini. Kalau kita sebagai sebuah negara Islam majoriti di Malaysia dan dunia melihat sebagai sebuah negara yang progresif dari sudut kemajuan dan kemakmuran dan pertumbuhan yang kita capai sejak kita merdeka, antara negara yang mampu bertahan hinggalah pada ketika ini. Tetapi cabarannya dari sudut ikon, dari sudut practicality, dari sudut orang kata pelaksanaan, kita masih orang kata pun bergelut. Walaupun kita sudah ada orang kata pun benchmark ataupun tanda aras yang kita guna pakai, tetapi kita masih mahu menjadi sebuah negara maju berasaskan pengetahuan. Kita tidak mahu menjadi sebuah negara follower, user. Dan itu biasa diguna pakai apabila merujuk kepada negara Islam. Tetapi agama sudah menunjukkan jalan, iaitu Al-Quran, tetapi dari sudut practicality untuk membuktikan bahawa Islam mampu dan kita tidak mampu mengungkapkan orang kata pun cerita-cerita lama zaman Khalifah, zaman Osmaniyah, Abbasiyah, setakat itu saja. Tapi sekarang bagaimana, Prof? Saya melihat agama dalam dua aspek. Satu, agama sebagaimana yang orang awam faham. Agama yang dipahami oleh orang awam ialah agama dalam bentuk ritual. Dia semayang, dia puasa, dia zakat haji. Yang itu kena buat. Tetapi dia terlupa bahawa
agama juga ialah nizamul haya. Agama ialah sistem hidup yang disebut sebagai ad-din itu. Kalaulah agama sebagai sistem hidup, kalau kita nak pergi haji, haji itu ialah rukun Islam. Haji itu adalah ritual. Tetapi untuk pergi haji, kita kena ada duit. Ya. Kita kena ada sistem. Ada sistem. Ya. Jadi saya nak timbul isunya, salah atau tidak, saya ambil duit saya setiap bulan, pergi hantar kat seorang untuk guru, cukup dia punya amount duitnya, jumlahnya. pergi haji. Saya sah. Ya. Haji saya sah dan alhamdulillah semuanya cukup. Tapi apabila Profesor Profesor Engku Aziz memperkenalkan tabung haji, kita sudah ada satu tempat untuk menabung. Rupa-rupanya tabung haji bukan hanya mengurus meletakkan untuk pergi haji dan sistem, tetapi dia juga menjana sumber keuangan yang banyak untuk umat Islam. Dan dalam masa yang sama dia memberikan banyak pekerjaan. Dan menjaga amanah. Menjaga amanah. Ya. Kemudian untuk mereka yang arif dalam selok belok, menambah nilai. Menambah nilai. Mereka yang arif dalam bidang turisme ini, mereka juga membuat orang-orang nak pergi haji, pergi umrah, dan akhirnya mereka menghasilkan satu sistem perniagaan. Dan hari ini orang bukan hanya setakat pergi haji dan umrah, orang juga boleh pergi melancong ke tempat-tempat lain dalam keadaan yang halal. Maksudnya dia tak perlu fikirlah makanan apa nak makan. Pelancongan halal juga. Ya. Kemudian semayangnya macam mana, hotel semua dia dibuat dalam sistem supaya dalam satu package. Dia semayang jamak dan kasar, dipackagkan oleh pihak yang menguruskannya. Jadi maknanya apabila Islam itu diterjemahkan dalam nizam haya, walaupun matlamatnya untuk pergi haji, fardu ain, tetapi dia membangunkan begitu banyak potensi-potensi yang lain. Sebab itu saya masih melihat bahawa kenapa Malaysia ini dianggap sebagai satu negara contoh, sebab berjayanya kita meletakkan Islam dalam bentuk nizam haya, sistem. Kita bukan hanya ada tabung haji, kita juga ada bank. Kita bukan hanya ada bank, kita ada takaful. Kita bukan hanya takaful, kita ada ranum. Hari ini kita nak menyediakan makanan, kita ada halal certification. Dan kita mengatakan semuanya ini bukan untuk orang Islam saja. Yang bukan Islam pun boleh bermanfaat. Untuk orang Islam, dia nak beribadah pergi haji, silakan. Untuk orang Islam, dalam Islam ziarah itu penting. Okey, kita buat satu sistem ziarah. Dalam Islam ada orang yang perlu berhutang. Konsep hutang ada. Tapi kita letakkan konsep hutang itu dalam sistem. Bukan untuk menindas orang. Bukan menindas. Ada pajak gadai. Ada orang yang terdesak kerana terpaksa menggadai dia punya barangnya. Tetapi kita letakkan satu sistem supaya dia tidak dizalimi. Dan saya fikir kalaulah kita punya ilmuwan-ilmuwan kita ini mampu mengintegrasikan ilmu mengurus dunia ini, sains dan teknologi, pentadbiran dan pengurusan, pemakanan dan sebagainya, dan diletakkan bersama-sama dengan orang yang memahami tentang realiti kasarnya maqasid Al-Quran ini. Jadi tujuan Al-Quran ini diletakkan bersama, hebat. Kita akan menjadi masyarakat yang cukup ulung ketika ini. Itu setengah orang kata pun aspek ekonomi, perbankan dan juga hal-hal berkenaan dengan perdagangan sudah diungkapkan bagaimana kita sudah menunjukkan contoh, kita sudah meletakkan benchmark ataupun tanda aras, tetapi bidang-bidang lain bagaimana inovasi tentang pengurusan air misalnya, inovasi tentang tenaga. Kita bercerita tentang tenaga, orang marah bila harga minyak naik, tetapi sampai bila kita perlukan subsidi. Tetapi mungkin para saintis kita, para pengurus ekonomi kita mampu memikirkan bagaimana kita menguruskan tenaga yang cara yang cukup lestari sifatnya. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam agenda awal ni, dalam edisi Hari Raya Haji ini, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman. Itu dari sudah aspek ataupun muamalah sudah kita ataupun Malaysia sudah ke hadapan. Jadi ataupun hub ekonomi Islam, perbankan Islam, takaful dan sebagainya. Tetapi kita masih ada ruang-ruang yang lain yang lebih banyak yang perlu kita hubungkan sains, teknologi dan juga maqasid Al-Quran. Misal saya ungkapkan tadi isu sumber-sumber alam, minyak, gas, air, tenaga dan sebagainya. Pakar dalam tenaga ni. Mungkin kita boleh kongsi sedikit. Okey, sebelum saya nak pergi kepada tenaga itu memang bilang saya rasa Al-Quran ini, dia Al-Quran, tetapi dalam Al-Quran tu ada 3 penjelasan utama yang nak jelaskan Al-Quran. Maqasid Al-Quran tu. Pertama ialah nak memperjelaskan hubungan manusia dengan Tuhannya. Daripada manusia dengan Tuhannya, yang pertama dia mesti menyembah Tuhannya. Maka dia kena semayang, puasa, zakat, haji. Kita tak boleh kata saya akan semayang jika tak boleh. Saya akan puasa jika tak boleh. Saya akan pergi haji jika tak boleh. Kalau ni tak boleh. Tak boleh. Dalam masa yang kedua, dalam aspek yang lain pula,
antara Tuhan dengan manusia, Allah Ta'ala telah melantik kita sebagai khalifahnya. Allah Ta'ala tak lantik lembu, kambing, kucing, monyet, tak. Manusia saja. Jadi dalam konteks ini, manusia kena bertindak untuk menjadi khalifah Allah. Sebab dia dilantik. Tapi Allah Ta'ala tak tunjuk macam mana. Allah Ta'ala hanya memberikan potensi-potensi yang memungkinkan dia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Okey. Oleh kerana dia khalifah, maka dia diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami tabiat alam. Kenapa objek yang selepas dia jatuh? Kenapa api yang panas dia tajam? Kenapa minyak itu kita korek menghasilkan tenaga? Kenapa kelapa sawit itu bukan di Malaysia? Yang hal ini kena dibuat oleh orang sains. Jadi, yang kedua, orang Islam yang Islam sebenar, dia mesti memahami tabiat alam. Bagaimana dia nak mengurus alam? Sedangkan dia tak tahu tabi'inya. Bagaimana saya nak urus air di depan saya ini yang bolehkan saya minum, sedangkan ada air lain saya tak boleh minum. Misalnya air yang mengandung alkohol, saya tak boleh minum. Jadi saya kena menguruskan air ini. Yang ketiga, kita diminta untuk mengurus manusia. Dalam Al-Quran dinyatakan prinsip-prinsip bagaimana manusia ini perlu diurus. Pertama, dia kata, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kamu cakap tapi tak buat. Ini nak mengurus alam. Cakap tak boleh, bercakap saja. Kemudian, hai manusia, bila datang orang fasik, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fataymu. Bila orang fasik datang baru kita kajilah. Jadi untuk mengurus manusia, kita kena ajar kepada mereka ini bila datang maklumat dalam internet, sejauh mana dia nak terima. Bagaimana dia nak saring maklumat itu. Jadi orang Islam yang sedar bahawa dianya khalifah Allah, dia mesti mampu menyaring. Kalau tidak, Al-Quran dah menunjuk, dia akan menyebabkan satu kaum berlaga satu kaum. Kita di Malaysia ni ada banyak kaum. Kita tak pernah minta. Saya tak pernah minta jadi Melayu. Mereka tidak minta jadi Cina, India, Yahudi, Nasrani, Jepun, Korea. Tetapi oleh kerana perbezaan kita ini, datang orang mencucuk kita, kita boleh jadi bergaduh. Jadi yang kedua ni, pertama mengurus alam, kedua ialah mengurus manusia sama manusia. Yang pertama tadi, kita kena uruskan diri kita untuk menjadi khalifah Allah yang baik, untuk menjadi hamba Allah yang baik. Jadi ada tiga komponen ini. Saya melihat pembangunan yang telah dibangunkan oleh peradaban Islam silam, ketiga-tiga sistem ini utuh. Sebab itu bila kita baca Ibn Khaldun membicarakan tentang pembangunan tamadun, dia akan bicarakan macam mana peranan setiap pemimpin ke rakyat ke pendidik dan sebagainya. Bila kita membicarakan tentang sains dan teknologi, kita bertemu seperti Ibn Haytham, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, yang bagaimana mereka telah mengurus alam ini dengan cukup baik. Dan pada masa yang sama, bila antara hubungan manusia dengan Allah, kita mendapatkan orang-orang cukup hebat di dalam memperjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam membina tamadun secara keluasannya ini dan akhirnya menjadi seorang insan yang bertanggungjawab dengan Tuhannya, dengan masyarakatnya, dengan alamnya, yang akhirnya menatijahkan kehidupan yang penuh harmoni, Islam membawa satu jalan yang cukup baik. Saya rasa kenapa hari ini ramai saintis-saintis barat, saya boleh sebutlah nama, Keith Moore, Gary Muller, seorang ahli matematik, Keith Moore, biologis, kemudian Bruno Gadidono, seorang astrofizis yang akhirnya memeluk agama Islam. Kenapa? Mereka mendapat melihat keserasian antara hubungan ketiga ini. Kalau mereka hanya melihat hubungan dia dengan Tuhan, agama mana pun boleh membawa hubungan dia dengan Tuhan. Tetapi bagaimana memanifestasikan hubungan dia dengan Tuhan yang akhirnya dia boleh menghubungkan dia sama insan dan akhirnya dia menghubungkan dia dengan alam, yang hari inilah kehebatan Islam. Dan saya rasa Islam akan kembali. Tetapi malangnya, apakah umat Islam ini bersedia untuk memberikan pengetahuannya, pengalamannya, apa yang diajar dalam Quran ini sebagaimana yang sebenarnya. Ini cabaran kita semualah, termasuk saya di institut saya ni. Satu institut yang diamanahkan untuk membicarakan tentang peradaban Islam. Dengan cerita dah kata membawa pengalaman dan juga kajian ke luar negara. Setakat ini kita sudah ada jaringan. Setakat ini di Timur kita sudah ada jaringan yang besar dengan Kyoto University, kumpulan sana. Di Taiwan saya baru dijemput baru ini, kita ada hubungan. Di UK kita ada hubungan dengan Islamic Foundation dan juga hubungan dengan Maxfield Institute, dan kita bukan hanya melihat hubungan ini setakat nak bincang lah. Bentuk akademik saja kan? Tapi kita lebih melihat supaya bagaimana nanti dia akan menjadi platform. Ini penting. Sebab
tidak ada satu gerakan macam kita ada TV Awani. TV Awani ini adalah dia sebagai satu platform, satu asas, satu wahana. Dan bagaimana platform ini dapat digunakan untuk membangunkan satu masyarakat yang literate. Maksudnya leverage dia, dikembangkan. Dikembangkan. Okey, terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Osman. Sebenarnya setengah jam tak cukup dengan Prof. Kita mungkin boleh buat siri tentang Islam dan juga makasid Al-Quran. InsyaAllah Prof. Kalau kita ada masa, kita akan panggil lagi Prof ke studio Awani tentang sains dan juga maksud intipati Al-Quran ataupun makasid Al-Quran. Dan pada anda semua, selamat Hari Raya Aidil Adha, dan semoga kita dapat melihat dalam konteks yang lebih luas apabila setiap kali kita merayakan hari-hari keutamaan dalam Islam. Jadi jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan segala pandangan anda ke platform yang kami sediakan di Facebook kami, Twitter kami, dan jangan lupa melayari extraordinary.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.